Ada seorang lah, orang kampung aja. Dia mai jumpa saya, dia kata apa? Dia kata, saya bawa geran, tanah dia. Itu lah. Dia mengaji 3 tahun. Dia bawa geran, ambillah geran saya, pergi gadai, bayar gaji guru. Allah. Jom kan, kita ikut. Jom sama-sama. Jom. Kuala Lu. Okey. TV tu. Tapi tak bagus kan? Betul ada tapi saya panggil Eki. Ya. Review Datuk buku terbaru Datuk. Review jap ya, dah keluar. Okey. Ini boleh. Aku sini. Masuk sana. Jangan nampak ke sini. Nanti Alu. kita kat sana. Sekejap. Cakap bahasa mereka, Cina ataupun sebab itu saya nampak kita tak boleh mula paksa orang tinggalkan bahasa mereka dengan cara betul ataupun secara kasar. Kita lah ni patut kerjaan jadikan satu agenda galakkan orang yang bukan Melayu, sama dengan bukan Melayu, cakap bahasa Melayu. Itu satu langkah pertama gitu. Baik. Malahkah kita galak dah. Kalau kita jumpa orang Cina cakap Melayu, lagilah ada apa galak pada usaha itu di samping sekolah-sekolah. Mana kerjaan galak kan? Macam bahasa Inggeris kita boleh galak. Kita tak boleh. Itu yang kita ni langkah pemalaan. Dua tiga tahun akan datangkan dan nampak hasil kalau kita buat. Ini orang Melayu jumpa Cina ada pelek Cina. Betul. Jumpa India ada pelek India. Bila orang tu nak tertarik dengan bahasa kita. Faham. Jadi
Saya rasa tak ada. Kita tak boleh paksa. Galak kan. Kita buat. Datuk, mungkin Datuk Ustaz boleh tolong bantu kami macam mana sekarang ni penceraian banyak berlaku. Banyak orang kahwin tak sampai, ada yang sampai berapa hari pun dah bercerai. Selalu kenapa orang dulu boleh bertahan perkahwinan mak ayah kita, orang lama berpuluh-puluh tahun ni, orang sekarang tapi dengan kecanggihan teknologi ni kenapa boleh sampai begitu rapuh sekali? Mungkin Datuk boleh bagi nasihat kepada orang muda tentang isu. Ya, itu balik pada pembinaan rohani tiap-tiap seorang. Yang dia berkahwin itu bertahan yang betul-betul lama melepaskan nafsu. Anak itu dia akan punah tengah jalan. Jadi kerana itu dekatkan mereka dengan Islam, dengan agama, dengan Al-Quran, maka boleh membantu secara tak langsung. Kita dapat membantu keluarga nanti yang dibekalkan dengan agama, dia akan elok. Sebagai contoh lah ya. Okey. Macam kita banyak seluruh Malaysia ni, kita ada sekolah rendah, kita ada pasti daripada budak pasti kita ni tahun 5-6 tahun. Okey. Apa yang dipilih itu langkah yang pertama. Okey. Budak ni diajar semayang lah. Dia pasti dia ada waktu semayang. Ya, betul. Kalau di sekolah rendah, macam kita buat apa? Rehat pagi, nanti rehat minum apa? Semayang zuhur. Semayang Tuhan. Yang kedua, masuk ajar zuhur, rehat tengah hari, semayang zuhur. Sebelum balik, semayang asar. Maknanya, secara tak langsung, kita dekatkan anak-anak ni dengan satu sunat, dua fardu. Latihan yang cara tidak langsung ni, bandi hak tak dapat latihan, kasangan hak semayang, hak tak semayang. Beza dia. Solat Bab solat kita dekat dengan solat. Lepas tu perceraian. 100 orang yang solat dengan 100 orang yang tak solat. Mana banyak cerai? Kenapa kita tak ubah itu? Tapi solat ni peribadi tu. Orang kata ni peribadi. Pribadi tapi dia membentuk akhlak. Membentuk akhlak. Dan akhlak dia tu dia akan berubah. Jadi kena jaga. Kalau dia cakap dia masing-masing. Masing-masing. Tak boleh. Kita orang Islam. Ya, betul. Jadi itulah cara yang saya nampak kita buat ini. Kesan dia itu dia akan jadi apa yang baik ke tengah masyarakat. Baik, kita mohon Datuk nasihat sikit kepada anak muda PAS. Bukan anak muda PAS lah, anak muda sesiapa sajalah yang mungkin mahu berintimat dengan PAS. Mungkin mereka mahu lihat. Sebab PAS hari ini barangkali digemari, tapi mungkin ada sesuatu yang mesti anak muda faham tentang perjuangan Parti Islam. Mungkin ada nasihat daripada orang lama ni. Saya rasa program yang PAS buat tak kira lah, yang bentuk kelas pengajian, keagamaan ataupun kemasyarakatan. Okey. Ya. Kita harap anak-anak muda jangan menganggap ini satu aktiviti yang tak baik. Sebagai contohlah, anak muda yang motor ni, dia suka naik motor ni, datang ke Pahang ni pun orang polis ada naik motor ni. Dia ada naik motor. Ya. Tak inilah dia suka main motor ni.
kita boleh salah dah. Mana kamu boleh pergi? Tempat mana? Kalau Okey. kalau tempat itu baik macam kalau saya orang polis. Ya, betul. Jadi ada yang donat motor ni, kami nak pergi yang betul, bagus, muktamar. Tapi kalau kami nak pergi tempat-tempat yang tak elok, kita larang. Tak payah pergi, rugi. Ya, betul. Itulah cara dia. Jangan halang. Pihak yang berkuasa jangan halang. Hak orang nak buat baik ni patut sokong. InsyaAllah lah kalau benda ni boleh kita teruskan. Macam saya kata tadi, sekolah anak kita ya, budak-budak hafal dah banyak surah-surah dalam Al-Quran dia hafal. Kesan daripada mendekatkan dengan Al-Quran, barakah daripada itu kan kita dapat. InsyaAllah budak ni dia taklah mudah nak dahaka kain berupa nak buat kau muka. Itu cara dia secara tak langsung. Tapi kalau dia tak buat benda ni, pasal. InsyaAllah. Jadi mana kena ikutlah semua surah ke silibus. Semua boleh lah. Ikut program-program yang diaturkan. Terutama oleh PAS lah. Parti lain korang. PAS saya bermula pada tahun 90. Di Polis ni. Ya. Saya buka hanya kelas mingguan. Okey. Baca kitab Haraki. Jadi setiap minggu kita buat. Saya baca 3 kitab yang berkaitan dengan akidah, ibadah. Perkenalkan pertama Allah, yang kedua Rasul, dan yang ketiga Islam. Ini pengalaman saya lah. Selepas 3 tahun kita buat di surau kecil di kampung aja. Lepas tu beberapa orang daripada yang duk datang kelas ni, dia kata, Ustaz, mari kita buat sekolah. Kita buat sekolah sendiri. Kami bina atas, buat persetujuan, kita buat sekolah PAS. Bukan kerajaan orang, PAS ni. Orang PAS akan belajar. Tapi 3 tahun dulu di Usrah lah. Jadi tak boleh lah daripada terus nak buat, tak boleh. Biar dia bersedia fikrah dia, dan dia tahu pula segala sumbangan dia tu adalah ada balasan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat lah. Kita buat 2-3 tahun pertama masalah duit. Ya. Keuangan tak ada. Tapi apa yang berlaku? Ini yang kalau esok nak cakap, cakap tak nampak. Tapi saya rasa sendiri, jadi sendiri. Kita sampai 3 bulan tak ada duit. Nak bayar gaji tak cukup lah. Dia dah sikit. Jadi masalah ini didengar dia di kalangan ahli, ada seorang orang kampung aja. Dia maju jumpa saya, dia kata apa? Dia kata, saya bawa geran tanah dia. Itu lah. Dia mengaji 3 tahun. Dia bawa geran, ambillah geran saya, pergi gadai, bayar gaji guru. Sampai pangkat. Ini betul ni bukan? Yalah. Saya sendiri. Tapi saya tak ambil. Saya apa ada geran. Saya tak ada hati nak bagi kat orang gadai. Bila nak tebus? Pada miskin. Saya tak ambil lah. Tapi dia kelas dia datang, dia buat. Saya tak ambil. Tapi berkatnya yang keluar daripada hati yang ikhlas kawan ni, lepas dia buat tawaran tu, rezeki macam tu. Allah.
dah 10 tahun sampai sekarang kita tak bimbang lagi nak bayar gaji, nak belajar budak makan. Alhamdulillah. Macam mana boleh datang berkat si yang ikhlas. Alhamdulillah. Tu banyak tempat yang jadi masa Nabi pun banyak orang yang berkat. Maka kenapa kita nak tinggalkan benda baik ini? Betul. Sekarang kita ada sekolah rendah, sekolah menengah. Betul? Macam di Kedah tu sampai pusat universiti lah. Ya. College lah. College. Sampai peringkat itu. Ini hasil daripada Ya, betul. kejujuran orang. Orang-orang ikhlas dalam parti ni sangat membantu. Betul. Mungkin ada last komen sikit Tok tentang batu untuk ababil. Batu tak ababil. Komen Datuk mungkin boleh bagi tahu. Saya di sebalik tu ada kena guna otak sikit lah kita boleh faham. Maksud saya Abrahah datang dengan gajah. Okey. Gajah ni binatang besar lah. Macam lah ni bom yang lah. Nak untuk Kaabah. Ya. Allah hadirkan mereka dengan burung kecil. Betul? Itu nak seorang fikir. Kuasa Allah itu mengatasi segala kuasa. Itulah nak seorang belajar tu. Itulah batu kecil, gajah besar. Kalah gajah. Dengan kuasa Allah. Dengan izin Allah. Dengan kuasa Allah. Dengan sebab itu, mengajak kita juga supaya banyak bergantung dengan Allah daripada bergantung dengan manusia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk Musyawarah Am Pak Sudi bersama kita. Kita pun dah masang suntuk. Kita nak kemas Dewan. Kita doakan. Kita nantikan ucapan penggulungan esok. Esok pastinya sangat menarik untuk kita amati kalam orang tua lah. Orang lama dalam Parti Islam Malaysia PAS. Tu aja bukan alim lah. Dah. Aja. Itulah rendah hatinya Musyawarah Am PAS kita. Kita jumpa di podcast yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih semua.